Okey, saya dah tengah rekod. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliah subuh An-Nadi pada pagi ini, pagi yang diberkati oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi pihak An-Nadi Semak Kajang, kami mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Ismail Cikgu yang mengorbankan jiwa raga, kita tambah sikit tu, jiwa raga ilmu juga pengalaman hidup beliau untuk sama-sama pagi ini. Dah 3 tahun kita bersama dalam sesi kuliah subuh An-Nadi, dan juga kita raikan kehadiran para asatizah, guru-guru kita yang sentiasa ada bersama jemaah apa kita panggil yang tidak pernah tidak hadir, iaitu Cikgu Hashimah dan juga kadang-kadang Ustazah Jamaliah, Ustazah Nur Syam, Ustaz Bakru dan lain-lain, juga sahabat-sahabat An-Nadi, kekanda, adinda, sahabat sekalian, sama ada yang berada di Malaysia ataupun di luar negara, insya-Allah. Oh, ada Cikgu Nur Ainun Muhammad dari ASIS, ya, mantan Semak Kajang namun kini berada di ASIS. Untuk itu marilah sama-sama kita buka pertemuan kita pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, untuk itu marilah sama-sama kita menjemput Al-Fadhil Ustaz Ismail Cikgu untuk menyampaikan perkongsian beliau. Fala tafadhal mashkura. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni share hilang ke? Ada share tak? Belum. Dia terhilang. Terlari jap lah. Lagi. Dapat balik, insya-Allah. Kejap. Okey, alhamdulillah. Okey, ada Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Presiden. Terima kasih kau colek cerotehan awal Ustaz Linda tadi, bagus. Saya masa Ustaz Linda bercakap, saya tak ada sini. Saya berada di Batu 13 Semak Kajang. Nampak bilik ujung tu, saya duduk di tepi tu, nampak siapa lagi, ramai lah. Alhamdulillah nampak. Okey. Jadi satu yang kedua, sebelum masuk tajuk, saya ingat juga bila saya sebut tentang keterbukaan fikiran tadi, memang tak ramai yang ikut isu semasa. Kalau saya perasan, saya lama tak tulis Facebook sebulan 2 ni. Sebab kita tulis tajuk lain, dia faham lain. Kita agak terbuka, dia tutup, dia masalahkan terbuka fikiran. Malah tafsir pun, dia tafsir mu'asarah, tafsir semasa. Kita yang menafikan hak orang saintis mentafsir Quran. Nyampe ke orang-orang psikologi dalam tafsir, yang tafsirkan semua itu selagi dalam garis panduan yang tidak menyimpang daripada syariat. Sebab saya macam contohlah, sampai malam Ahad kita ada usrah. Syahadat tak masuk. Saya tak layak masuk, semua tak layak masuk sini, kecuali Usimah boleh takut. Sebab syaratnya untuk tua belakang, 60 ke atas. Tak Saim, Salim Muhammadi, saya gitu. Bercontohlah, baru ni saya bercerita tentang sunnah minum susu. Kebetulan ada dalam tu ada profesor makanan, profesor dalam soal makanan. Dia buat komentar cukup baik. Sebab contohnya susu yang Nabi sebut susu yang pure, yang diperah daripada kambing atau lembu atau sebagainya. Sekarang mana susu yang pure lagi, semua bercampur. Mungkin 20-30% saja, lain mana susu yang campur. Apakah dia sunnah juga? Gitu, cuma contohlah. Kajian Bang Sampai ingat Dr. Ishaq Mas'ud, Dr. Hospital di Islam di Bandar Baru. Makanan sunnah, adalah ustaz-ustaz yang melakukan sunnah makan buah rotak, balah dan tamar. Tapi tak semua boleh makan. Kalau orang penyakit manis atau allergic tentu tak boleh. Ini sunnah ni. Dia tak boleh minum, dia tak boleh makan dia. Masuk wangi-wangian misalnya. Yang tolak. Saya pernah satu hari, orang bagi minyak wangi, lomong kat badan. Saya tak boleh nafas elok. Sebab tak sesuai. Macam benda itu. Memang sunnah yang nafikan. Tapi tak semua orang berterima. Maksudnya sebab itu, kita menerima tafsiran semasa. Dalam ilmu semasa, kajian semasa.
dalam ikhya tu. Tahniah Azim dah memulakan tadi, ada manfaat, sangat manfaat. Bukan terbuka seluas-luasnya, terbuka dalam ruang yang dibenarkan. Tapi dengar pandangan orang lain. Itu sangat penting, nak apapun. Sebab dulu kita belajar sekolah, fiqh taharah, fiqh al-hajj, fiqh salah. Ada banyak fiqh lagi. Contohnya fiqh yang kita baca lah, fiqh awlawiyat, fiqh al-waqi'ah, fiqh al-muwazanat, fiqh ta'ayus, berbagai lagi. InsyaAllah kita masuk tu lah. Tajuk kita hari ini adalah bahaya ghurur. Kita dalam kitab itu ada 6 golongan. 6. Yang pertama, dengar suara saya kan? Jangan tak dengar ya? Dengar ya? Dengar Ustaz, dengar. Okey. Bahaya ghurur. Yang pertama dalam kitab itu dia turunkan ayat surah Al-Jumu'ah yang kita hafal semua ni. Tentang segolongan manusia diserahkan sampai yang Taurat, yang baca kitab Taurat, menghafalnya. Semalam yahmiluha, tapi tidak beramal dengannya. Diumpamakan sebagai himar. Yang asfara. Lembu, kata lembu di Melaka atau di mana-mana. Dia tahu apa dia buat. Dia buat kitab ke, dia buat najis ke, dia tak tahu. Ini masalah makna ini. Dia baca kitab, dia buat kajian berbagai-bagai. 10 PhD pun ada. Tidak lah ni. Kalau di Pakistan ada 4 PhD yang mesti ada. Malaysia mungkin 1. Begitulah kot. Mungkin Allah mungkin ada 2 PhD, mungkin ada mungkin. Tapi yang first degree mungkin ada yang double degree. Banyak sekarang ni. Yang master pun ramai yang lebih dari 1. Tapi bagaimana amalannya? Bagaimana amalannya? Saya masih ingat ketika saya nak buat PhD, tapi tak jadilah. Dr. Subhan datang beberapa kali. Saya berat. Yang ada ni pun tak sanggup nak menyampaikan lagi dah. Tapi yang semangat, terus belajar. Alhamdulillah, tanya kepada baru ni Jufitri dan juga Mona. Dan lain-lain lagi yang akan berjaya insyaAllah ta'ala. Jadi ini amarannya. Amarannya dia mengkaji, menyelidik, mengupas, mensyarah dan berbagai. Tapi tidak diamalkan. Kal himar. Kamsa himar. Ini bahaya. Macam binatang. Macam himar. Ini amaran. Ini orang tertipu ni. Dia rasa dia hebat, dia menghafal Quran, dia mentafsir Quran, dia mensyarah ke Quran, dia berdebat tentang Quran dan berbagai. Tapi yang pertama tadi, dia tidak beramal. Yang kedua berkat dengan syariat yang saya sebut tadi. Dia faham dan sudut mata-mata. Dia bertafsir sufi. Tasawuf aja lah. Dia tak pasang tentang haraki. Tak pasang tentang siasi. Tak pasang tentang iktisadi. Dia orang baca tafsir yang iktisadi ke ekonomi. Dia ekonomi saja. Tak pergi siasi, tak pergi dengan jamak istimai dan sebagainya. Waktu kita mengaku je lah ilmu tu sikit. Ma'uti tu minal ilm illa qalila, sikit sangat. Maka sebab itu kena buka minda seluas-luasnya dalam ruang yang dibenarkan. Ini masih terkait dengan coretan awal dan challenge tadi. Maknanya yang takut untuk mentafsir dalam jika kita ada kemampuan. Yang takut untuk bertanya kepada siapapun, walaupun mungkin pada orang yang rendah daripada kita. Itu kan. Jadi ayat pertama ini, yang pertama ini tertipu kerana dia sendiri ini, kerana dia rasa dia hebat, dia rasa dia pandai, rasa bijak, tapi dia hanya mengkaji, hanya menyidik, hanya mengupas, analisis, tapi tidak beramal dengannya. Khusus perkara yang kena amal. Contohnya mengkaji tentang tasawuf, dia tak sufi. Ini tentang fiqh, dia tidak hantam jangan tak fiqh. Tentang siasat syariah, dia tolak siasat syariah. Nah, ini yang masukkan Allah alam. Itu yang pertama. Yang kedua, singkat insya-Allah kita ringkas-ringkasnya untuk beri ruang Cikgu Syimah tanya dan kawan lain lagi. Nak Cikgu Syimah juga nak sebalik tanya. Kak siapa dia tanya ni. Yang kedua, mengutamakan amalan zahir. Satu lagi, amalan zahir masya-Allah, zikir satu hari 30 kali la ilallah. 10 kali subhanallah dan berbagai-bagai zikir. Quran khatam tiap-tiap seminggu sekali. Masya-Allah, masya-tabarakallah, baik sangat. Tetapi ingat, in akramakum indallahi attaqakum. Bukan amalan zahir itu. Tak nafikan zahirnya, lakukan terus. Tapi dalaman itu. Dan hadis buah itu pun, walakin yanzil qulub amalikum. Nah, ini kita ringkas ni. Macam nak cepat Ustaz ni. Inna Allah la yanzil ila aswarikum wa amwalikum walakin ila qulubikum amalikum. Yang ni, walakin yanzil ila qulubikum wa amalikum. Tak nafikan zahir kena cantik. Zahir kena bersih. Zahir kena sebagainya. Tapi yang dilihat, yang dipandang, nilai ialah qulubikum, hati kita. Fi qulubikum, hati kita. Atqakum. Ini dia masalah juga. Yang keduanya, yang ghurur ini, dia katalah.
mereka menjaga betul, menghiasi ibadah mereka dengan baik, dan sedekahnya, dengan istighfarnya, dan azikirnya, dengan amal-amal kebajikan khairatnya, tetapi mengabaikan hati. Ini disebutnya dalam Imam Malik sebut ni orang yang tasawuf tanpa fiqh, nasib tanpa faul. Fiqh itu semuanya tidak betul. Yang betul mereka menggabungkan fiqh dan tasawuf itu sendiri. Ringkaskan, insya-Allah saya suka dengan soalan ni. Yang ketiga, laju ni. Yang ketiga ini juga menumpuk kepada satu bidang ilmu daripada yang lain. Dia fokus betul satu bidang sampai dia spesialis, masya-Allah. Betul, tak salah. Yang sampai mengabaikan yang lain. Yang sampai abaikan lain. Sampai dia kalau siapa-siapa kita syukri dia fokus tentang perundangan. Yang sivilnya, yang syariahnya, yang internasionalnya, hartanahnya, apa digunakan. Tapi abai soal fardu ain. Ini contoh syukri yang marah tau. Fardu ain. Abai soal pendidikan, abai soal kemasyarakatan. Tak betul. Jadi kena jangan begitu. Tafaqquh, ya betul. Bila tafaqquh itu maknanya dia menguasai, dia menghayati seluruhnya, semaksimalnya. Spesialis okey, satu. Bidangnya undang-undang sivil. Khusus kepada soal hartanah, soal jenayah sebagai jenayah besar. Tak apa. Tapi jangan sampai lupa yang asas ini. Tarbiyah pada anak-anak, kepedulian pada jiran-jiran tangga, ukhuwah dan sebagainya pada sahabat-sahabat, tanggungjawab pada keluarga dan sebagainya lagi, penghormatan lain. Itu benda-benda itu jangan diabaikan. Tak fakih sebenarnya. Tak fakih. Fakih itu mereka yang tafakuh itu memahami, menyelami, mengamalkan ilmu keseluruhannya semampunya dan utamakan yang utama. Aulawiyat kita hafal tahun 96 tu. Saya masih baca kitab tu lagi tempat surah Buan Najran dia minta. Tapi takkan habis baca 1000 tahun pun sebab sentiasa ada baru. Aulawiyat baru. Ini barunya apa dia? Besok ada baru lagi. Dalam soal siasah kena ada aulawiyat. Soal bisnes kena ada aulawiyat. Soal apa saja mesti aulawiyatnya sana kena ada. Malah banyak aspek, malah ada kaitan aulawiyatnya. Laju ni insya-Allah. Yang keempatnya, ni satu lagi. Yang keempat ni huraian panjang. Kalau nak huraian kita asal, cukup banyak, bisa ringkasnya. Peluang seluas-luasnya kepada antum semua untuk bertanya. Bukan bertanya, berkongsi. Dia sebut di sini contoh. Misal contoh, orang sufi, orang tarikat, dia utamakan zikir-zikir. Tafakur, apalagi segala yang berkaitan. Tapi lupa bermasyarakat. Sedangkan Syekh Qutb, kalau kita baca, dia kata apa? Maaf, asal bana. Jadilah kamu orang yang sufiyun bahtah. Sufinya. Dan kamu juga misalnya ashkariyun bahtah. Atau jundiyun. Kamu seorang sufi yang hebat, yang menekuni betul-betul beramal, tapi kamu juga seorang tentera, seorang ashkar yang tangkas. Begitu maknanya. Jangan bila sufi itu tak kenal masyarakat. Tak kenal buku-buku bau, tak kenal edit dia bau, tak kenal pengalaman dunia, tak kenal apa lagi dah. Itu sufi yang tidak sepatutnya wujud dalam bumi Malaysia. Bukan marah ni contoh aja. Memang ada gitu. Ataupun askari atau jundi atau yang hebat. Dia hebat ketangkasan yang berbagai sudut. Tapi sufinya campak dalam laut. Tak boleh. Kena ada dua. Contoh yang terunggul, Sayyidina Umar lah. Yang unggul. Ya, seorang saudara Sayyidina Umar. Contohnya apa dia? Peperangan, dia ke depan. Orang sufi, dia ke depan. Contoh. Ketika Rasulullah beritahu kepada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ke? Yang tahu nak senai orang munafik. Tak betul-betul ke saya salah. Abu Zar buat. Dia ada senai orang munafik. Dia tahu itu, dia orang pertama jumpa Abu Zar. Ya Abu Zar, maafkan saya nak salah nama. Aku dah nak, nama aku tak ada dalam senai itu. Tak ada lah. Maknanya sufi lah tu. Sufi ini mereka melihat diri sendiri, berusaha membaikkan diri sendiri, menjauhkan segala sifat mazmumah dan isi dengan sifat mahmudah. Waktu yang sama bertindak tangkas, cergas dalam soal isu semasa. Malah kan Syekh Qutb kata tidak layak mengaku Muslim, seorang Muslim yang tak prihatin isu semasa.
Betul, saya sangat gembira dengan saya sebut tentang tafsir tadi tentang marratain, tentang kisah apa berlaku di mana di Israel 2 kali itu. Apakah yang kedua benar kali kedua atau betul-betul kali kedua ataupun baru nak mula dia tahu kat mana je kita pertama tu. Kat mana yang kedua itu. Jadi kalau syarat juga yang kedua tak jauh lah. Tak jauh lagi dah. Apapun kita bukan bicara soal nak kiamat. Bicara soal jihad. Terus bekerja, terus menyampaikan agama ilmu, terus berdakwah, terus beramal. Bukan menunggu Imam Mahdi, bukan menunggu kiamat, bukan menunggu Dajjal, tidak. Sentiasa berusaha seteguhnya, sekuatnya, seikhlasnya. Itu dan contoh kita khuluqan azim Allah Rasulullah SAW. Innaka la'ala khuluqan azim. Banyak ayat lagi. Sebab ada kes-kes orang tarekat ini, dia syekh dia yang berhebat. Syekh buat salah, oh tak boleh, tak salah. Dia syekh tak salah. Syekh mesti salah. Kalau salah Allah betulkan. Masya Allah. Ini saya kata, saya dengar sendiri dan juga macam kita juga. Tak betul gitu. Tidak ada yang maksum. Hanya Rasulullah SAW. Saya nak ulang cerita. Seorang wali, seorang hebat. Dia jumpa seorang Togo yang hebat. Dia kata, tuan Syekh. Syekhuna. Kalau istilahnya lah. Saya ada kawan yang terbang di udara. Terbang di udara. Masya Allah hebatnya. Syekh dia kata, burung terbang udara. Hidup di udara. Padanya burung berbatu-batu, berkilometer terbang. Apa yang kan? Kalau kamu terbang. Syekh, kawan saya menyelam dalam laut berjam-jam, jalan atas air, tak tenggelam. Syekh dia kata, apa nak heran? Ikan dalam laut, jos ikan semua dalam laut. Apa herannya? Syekh, kawan saya pergi Mekah daripada Malaysia, pergi balik 1 hari. Mana bertobang 8 jam. Kalau boleh cepat sikit, lewat sikit. Kita Allah kenalkan apa? Iblis ni cepat. Berulang kali ke Baitullah. Tak ada apa pun. Jadi macam mana? Yang hebatnya manusia yang Allah berikan karamah yang fokusnya kepada qalbun, ya taqallab itu. Al-kabidun bukan kabid, qalbun atau lubbun istilahnya. Dia ada sadrun, ada qalbun, ada apa ni? Apa lagi? Tak apalah. Yang paling tinggi ialah lubbun. Ulul albab. Kalau dalam tajahnya sadrun di atas. Lepas tu begitulah. Yang bawah dalam sikitlah apa ni? Lubbun. Jadi contoh unggul Rasulullah SAW bukan orang lain. Dia bukan tunggu dia. Tunggu mungkin salah dan mungkin bersalah. Maka sebab itu dia kata yang hebatnya mereka yang diberikan karamah yang hati terjaga. Bukan pada lahirnya saja. Kalau lahir saja rosaklah. Kita nampak sebab syaitan boleh. Orang sihir boleh terbang di udara. Itu peringatan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah apa ni surah apa tu? Surah Al-Qalam ayat 4 tu. Ini kena ulang-ulang ni. Jangan agungkan manusia berlebihan. Bila tak hormat pula. Yang tak hormat kena hormati. Kena hormat. Tapi jangan sampai mengagungkan. Yang kelima, satu lagi. Sangat-sangat dan sangat-sangat penting. Man ya'mal su'an yujzabih wala yajid lahu min dunillah wali wala nasira. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Amani ini bercerita angan-angan. Berangan-angan. Kalau dalam kitab dia huraikan sebagai jabna. Kata apa? Orang yang cukuplah dia satu kepuasan dah dengan dia saya sudah beriman, saya sudah berjihad, saya sudah berdakwah, saya sudah mentarbiyah, saya jumpa Syekh Hanun, saya jumpa orang ni hebat-hebatnya. Tapi apa amalannya? Itu kata Hasan Basri, laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalb wa sun'a amal. Iman bukan dengan angan-angan kosong, bukan khayalan kosong, tetapi yang terpahat di hati dan dibukti dengan amalan. Kalau cerita tentang jihadul naf, jihadul mal, jihadul apa lagi, tak buat apa-apa pun. Duit belunggu-lunggu, tak infakkan. Ilmu Masya Allah, Allah berikan dia tak disampaikan dengan sejujurnya. Dan tidak kesungguhannya. Dua perkara, kejujurannya, kesungguhan. Jujur dia tak sungguh, tak maksima. Maksima tak jujur. Kerana dua perkara ni, pastikan kejujurannya dan kesungguhannya. Jiddiyah. Haqqa jihadih, haqqa tawakkuli, haqqa tuqatih,
sebenar-benarnya. Dan dengan innamal a'malu binniyah kita hafal semua kan. Jadi itulah yang terakhir sekali insya-Allah, alhamdulillah masa lagi. Yang terakhir ni keutamaan ini. Guru juga. Karena orang katakan dia ni ada duit tiap bulan pergi buat umrah. Ataupun tiap 3 bulan buat umrah. Bahkan aulawiyatnya umrah Nabi buat sekali atau 2 kali. Tiap-tiap tahun atau tahun sekali pergi haji. Baiknya orangnya. Tidak. Nabi apa kali? Ya bukan masalah. Banyak. Maksud saya, kalau itu yang difikirkan, itu dibuat. Banyak tanggungjawab lagi. Katakan dalam konteks masa pula. Masa ni. Yang berlaku di Israel misalnya. Apa yang kita boleh buat? Tak perang tak boleh. Kalau tak pergi pun tak boleh masuk pun. Kalau boleh berserah diri je. Benar lah kita lebaran. Yang pertama yang ada pada kita pastinya doa. Bukan doa yang ramai. Sendirian. Ramai buatlah. Berapa ramai yang doa ramai sendirian. Lara aja. Masuk Starbucks ni perkara. Tapi ramainya Masya Allah dengan takbir. Maafkan saya. Ini terbuka fikiran. Tapi bersendirian tidak pun. Jangan gitu. Jadi kita kena aulawiyatnya. Kita boleh berdoa. Kita beri sumbangan. Sumbangan juga bukan sebarangan. Tengok pada mana agensi, mana kumpulan yang betul-betul dapat sampaikan. Kalau diambil sekadar peratus untuk pengurusan yang wajib. Bukan untuk bisnes. Begitu. Contohnya aulawiyat. Termasuk soal derma juga. Derma semuanya pada masjid. Masyarakat tak nafikan. Tapi ada juga derma untuk rumah yang orang miskin, tidak ada rumah. Derma para pelajar sekolah besi tidak ada duit untuk belanja. Bagaimana? Kena ada keluasan fikiran gitu. Bukan hanya satu perkara. Jadi maknanya keutamaan kena buat. Okey, masuk juga malam. Malam kita dituntut sangat untuk qiyamul lail ni satu tak dapat. Tidak, itu perintah. Awalnya wajib, tapi kemudian sunatkan. Sunat sangat dituntut. Tapi ulama-ulama salaf tidak tinggal qiyamul lail. Walau rakaatain. Dan tidak baca, tidak tinggal tilawah, tadabbur, ta'assur semua ni. Tapi kalau itu diutamakan semata-mata, akhirnya dunia akan terlepas pada orang kafir. Ataupun dia fokus pada politik. Semata-mata politik. Tetapi akhlaknya, adabnya, kesilanya diabaikan. Maka sebenarnya itu sangat menjadi utama pada orang yang tidak mau digururkan, disesatkan oleh nafsunya, oleh syaitan sebagainya. Saya ulang sekarang untuk ingatan, ulangan supaya lebih mantap insya-Allah. Yang pertama, menekuni, menyidik, mengisi berbagai aspek ilmu sebagainya, tapi lupa diri sendiri. Lupa muhasabah diri. Yang keduanya guna amalan zahir masya-Allah, tapi kebatinannya, ruhiyah mati. Maka tu jangan lupa membaca kitab-kitab sufi ini. Masuk kitab kecil je, Mazayak ni misalnya, kecil saja tapi boleh kena ada hikmah tu. Yang ketiganya bidang ilmu, contoh saya catat sini apa tengok. Catat ni. Maaf contohnya dia maaf saja bidang sebutnya lain tapi yang lain sikit banyak. Dia memang taranum masya-Allah. Tajwid betul-betul tapi isi Quran tak ada fahami. Contohnya bahasa lughah macam dengan semua tafsir mana tapi lain tidak. Jadi begitu Dan yang keempat contoh adalah yang kelimanya seulang semalanya yang berangan-angan lakukan semaksimalnya. Kalau alhamdulillah saya kalau dia buat ke mana-mana pun kena ada ruang untuk kerohanian. Ada ruang untuk masyarakatan. Ada ruang untuk ilmu, jabatan ilmu. Dan menekuni ibadah khusus dan umum. Dan terakhir sekan tadi apa dia? Aulawiyat keutamaan kita. Mesti diutamakan amalan rohani atau jasmani atau akli atau apa saja. Letakkan keutamaan yang utama. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laju insyaAllah. Okay, silakan tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kupasan pada pagi ini. Alhamdulillah Ustaz, saya rasa kita dah lebih kurang 3 bulan kita berkongsi tentang topik ini melalui kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali yang bertajuk Guru Ustaz. Saya recap sikit je Ustaz sebelum kita buka soalan Ustaz. Ya. Yang kita discuss pada September, Oktober, November. Saya rasa akhir September, minggu kedua September rasanya. Berkaitan dengan guru yang mana ia adalah penyakit hati Ustaz. Betul Ustaz? Ya.
Yalah. Dia kan keliru ni, ada horor dengan gurur Ustaz kan. Jangan terkeliru. Yang mana Ustaz dia nyatakan dahulu dari segi maksudnya penyakit hati ataupun satu yang kita tertipu dengan diri sendiri atau seorang yang merasa bangga terhadap diri sehingga memandang rendah atau remeh terhadap sesuatu yang dilakukan oleh orang lain Ustaz kan. Dan ianya terbahagi kepada 4 golongan, iaitu ulama, abid yang ahli ibadah, orang yang ada yang ketiga orang yang mengaku sufi yang tadi Ustaz nyatakan siapakah orang sufi itu, dan juga yang keempat individu yang berharta Ustaz kan, nikmat, yang ada pangkat, yang tertipu dengan dunia. Itu kalau kita recap lah awal-awal kita punya kuliah sebelum ini Ustaz. Jadi Ustaz kita buka pada sahabat-sahabat sekalian, mungkin cikgu ke Ustazah jika ingin menyampaikan soalan atau perkongsian lain, silakan. Atau ada ingin berkongsi ke apa ke, insyaAllah. Seri, mungkin ada Seri yang bersama dengan Syazlinda, kakak Syazlinda di World Quran Convention mungkin. Okay, silakan. Atau Profesor mengajar Khairul Ayuni ke, insyaAllah. Ustaz, hari ni luar biasa Ustaz, ada dalam 30 orang ni tadi Ustaz. Ya, Ustaz Makru ada, Syarifah, Pelastang ada. Tapi Fahmi mana? Fahmi tak nampak ikut dah. Fahmi Solehan. Belum. Okey, seperti biasalah kita beri penghargaan. Ya. Okey, sorry. Tadi cari tak jumpa mana button. Apa speaker. Nampak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Saya sampaikan salam daripada Kak Nur Safurah, Dr. Nur Safurah batch 96. Dia di dia bersama-samalah hari tu. Okey, yang saya tak ada nak sampaikan, cuma yang sangat berkesan di hati saya pada hari itu ialah bagaimana besarnya kemaafan yang diberikan oleh seorang pengetua itu. Dia pengetua di dari US dari 17 ke 7 Kak Syah sekolah yang Ma'had yang anak dia mati dibunuh, tetapi pada hari kejadian, pada hari yang patutnya lelaki yang pembunuh itu dijatuhkan hukuman, dia maafkan lelaki itu. Jadi lelaki itu terlepas dari hukuman bunuh lah maksudnya. Jadi macam nak menunjukkan betapa tingginya nilai kemaafan dan juga nilai kemaafan dari dia kepada manusia, tapi sebenarnya dia melakukan kemaafan itu atas rasa redha kepada apa sahaja takdir yang diberikan ke atas dirinya. Itulah. Jadi macam saya melihat dari situ apa yang boleh apply kepada diri adalah kita memaafkan kan, sebab sifat afu tu daripada Allah, jadi itulah yang kita ambil kan. Jadi maksudnya walaupun pedih kan sebab anak dia dibunuh dan dia tahu siapa pembunuhnya, jadi kita nak membalas itu lebih besar kan, nilai keinginan untuk membalas dan mendapatkan pengadilan itu semua sangat besar. Tapi pada hari yang sepatutnya hukuman itu dijatuhkan, kita telah menunjukkan akhlak Islam itu kepada semua. Jadi itulah di Amerika Syarikat, keadaan itulah ceritanya macam itulah. Jadi itulah yang saya nak ceritakan, yang antara gist yang saya dapat lah daripada convention tersebut. Itulah sajalah berkongsi sedikit. Terima kasih semua. Terima kasih Suri. Sama-sama. Beliau hadir ke Malaysia? Dia orang petani. Beliau Ustaz tahu kot cerita hadir ke Malaysia. Latar belakang. Ya, hadir. Saya belum jumpa dia. Silakan Ustaz sambung. Saya jumpa dia. Saya beruduk setiap kawasan dia belakang. Lepas saya duduk, dia datang peluk, dia usap semua air uduk tu untuk basuh muka dia. Saya tak kenapa Allah nampak bagaimana. Saya kata, Dr. Mu'ain mana bang? Mu'ain bahasa Padang. Jadi dia ni seorang yang memang ilmuwan, tawadha, penyabar, pemaaf dan sangat menghormati orang. Dia nampak saya beruduk, tengok saya tak pasal. Lepas saya duduk datang, dia usap semua tempat saya duduk tu. dia masuk muka dia. Dia seorang yang sangat tawadha, orang yang alim. Dia orang tani, tani. Siapa nama? Munaim kot? Munaim kot? Munim, Ya. Munim.
Yang bunuh tu budak penjual ni ke? Penjual ni kan. Okey, terima kasih. Cukup sekian baik. Kita boleh tambah sikit. Okey, silakan. Silakan sahabat yang lain mungkin. Cikgu Hashimah, seperti biasa Cikgu Hashimah, kita benarkan satu soalan insya-Allah. Assalamualaikum. Wujud syarat. Saya ni menyoal ni mungkin benda-benda ni yang dalam ni mungkin biasa je lah kan ya. Tapi itulah Ustaz dia sebut tadi, ada dua istilah yang Ustaz sebut. Satu aulawiyat. Yang tu saya bila Ustaz sebut-sebut tu saya kata saya memang saya tak faham lah benda tu. Prioritas, prioriti keutamaan. Priority. Oh, lepas tu Ustaz kata yang tertinggi sekali, Ustaz kata lubun dari segi apa tu, boleh Ustaz terangkan sikit Ustaz apa maksud lubun tu? Lubun tu bakal ngabung lubuk lah. Sungai lubuk dia dalam sekali. Ni lub ni je ni. Orang yang punya ilmu luas, mendalam dan sangat unik. Ulul albab. Itu lubun lah tu. Bukan amat albab. Amat albab tu piramid juta. Albab itu bukan pintu. Babun tu pintu. Lubun itu, albab tu jamak daripada lubun. Itu satu kekuatan keilmuan, kedalaman, keluasan ilmu seorang itu. Yang sebut ulul albab, punya ilmu, punya akal, punya ketajaman, keluasan ilmu itu. Itu lubun. Dia tertinggi lagi. Al-Quran lah, kita baca, faham, kita tafsir, kita hayati, kita tadabbur, tapi saatnya ta'assur yang tu dalam. Ta'assur dia terkesan betul bila dia baca atau membaca Quran. Itu lebih kurang itulah, lub itu. Okey, satu lagi Ustaz ya. Ustaz disebut tadi segi ilmu yang tinggi. Jadi ilmu yang tinggi, ibadat yang yang banyak. Semua macam nampak macam hebat lah Ustaz kan. Cumanya mungkin seorang itu dia hanya memfokus pada diri dia sendiri. Contohnya Ustaz sebut tadi dia pergi buat umrah setiap bulan, haji setiap tahun. Jadi maknanya dia nak sangat mencapai satu diri dia tu yang terhebat. Cumanya dia mengabaikan masyarakat, keluarga dan sebagainya. Jadi itu yang maknanya yang saya agak bimbang ialah dari segi ilmu tadi Ustaz ya. Ustaz ada ilmu. Jadi setakat mana kita boleh memanfaatkan ilmu. Ya, contoh macam saya sendirilah ya, macam sekarang ni dah bersara ya, lebih kepada keluarga, lebih kepada untuk keutamaan ibadat sendiri. Jadi perkongsian tu agak kurang lah. Cuma saya ada sedikit lah kongsi dengan muslimah dekat sini ya. Bila ada majlis Yasin saya ambil masa dalam 10 minit untuk bagi sikit perkongsian dari apa yang ibu saya ada. Jadi itulah kadang-kadang terfikir cukupkah setakat itu ya dari segi kemasyarakatan, dari segi kekeluargaan dan sebagainya. Itulah saya punya kerisauan tu Ustaz. Terima kasih. Itu je Ustaz. Okay. Betul dia benar risau okey dah tu, jangan relax je. Pasal puas tak betul. Ya betul soal ilmu, soal masyarakat adalah hadis ni. Man lam yahtam al-muslimin fa minhum. Siapa tidak peduli pada masyarakat, pada jiran, tetangga sebagainya, lain sebenarnya bukan memang. Maknanya kita ada keprihatinan, kepedulian kepada masyarakat itu. Tanggung pada masyarakat itu. Ikut kemampuan kita dengan pemikiran ke, dengan apa saja. Itu yang kedua, aulawiyatnya berkaitan juga. Seorang, mungkin pernah kita kisah Sufi ini, seorang yang bersimpan duit sekian lama untuk ke Mekah menunaikan haji. Ini bukan Malaysia. Dia pun cukup duitnya, dia nak pergi ke Mekah. Itu ya. Maaf. Dan seorang yang bermimpi, seorang bermimpi, ada seorang wali Allah yang sangat hebat di satu tempat. Dia pun dulu tidak untuk itu. Dulu kena ada orang lebih hebat dari dia akan cari untuk belajar ilmu. Dia pun naiklah kuda, dia unta, dia hantar apa, kedebuk hantar apa lama sampai lah rumah orang terkenal. Sampai dia kata, dia jumpa wali itu kata dia dapat haji mabrur. Haji mabrur, bukan mabrur, haji mabrur. Dia berjumpa, dia kata, Syekh, saya nak peluk-peluk lah, mendoakan saya sekian. Dia kenapa begini? Aku bermimpi, mimpiku bahawa kamu dapat haji mabrur. Doanya makbul, doakan untuk aku.
Doakan pada aku sebab aku macam mampu. Aku tak pergi Mekah pun. Aku tak pergi Mekah pun mampu apa pula. Ya, betul. Mimpi ku tidak salah. Macam ya salihah. Ya salihah ni. Betul mimpimu ni. Betul kamu yang mampu. Doakan aku. Ya doa tapi di mana aku pergi Mekah pun. Kalau begitu apa perbuat amalanmu menyebabkan kamu dapat aku mimpinya tu. Dia kata begini. Memang aku nak ke Mekah. Dah simpan duit dah. Dah cukup duit dah. Bila aku nak pergi, ni bukan dia misal lah. Nak minta je lah agaknya. Aku berbau masakan di belakang rumah. Aku pergi. Tanya masak apa. Dia cerita lah aku masak. Mungkin tak tepat cerita ni. Tapi pengajaran. Bangkai keldai yang depan rumah mati. Aku ambil, aku masak untuk anak-anak. Haram. Tu dia mudah hukum haram ni. Mudah hukum orang kan. Dia kata haram untuk kamu, halal untuk kami. Iya ke? Halal untuk kamu kerana kamu alik, kamu orang kaya, kamu ada harta benda, boleh makan. Kami tak ada makan, aku tak makan, mati. Anakku tak makan sekian lama. Dia rasa dia terabad tanggungjawab pada jiran, kepada masyarakat, kepada sebagainya. Dia pun balik ke rumah, beri makanan dan duit nak pergi bagi pada makcik ni. Maknanya aulawiyatnya di situ, bukan pergi Mekah. Orang tak pergi Mekah lagi. Kita kena perhatian soal semasa ni. Kita sikit lagi. Kita Ahmad Dahlan di Indonesia. Yang Ahmad Dahlan seorang Ahmadiyah. Maaf, saya nak laju. Macam nak laju je ni. Sorry lah. Lepas tu, dia mengaji surah Al-Ma'un. Ar-Rahmatul Aziz. Malam pertama. Malam kedua. Malam ketiga. Malam keempat. Malam kelima. Nak murid ni. Mana murid tak ada ni. Mana tak ada nak semua baik-baik lah ni. Mana-mana. Yu'am tak ada ya? Allah, Yu'am tak senang ni. Ada menang-menang dia katanya. Ustaz, Syekh. Dah silap muka surat kan ni? Dah 4 malam 5 tu tak ubah-ubah surat ni. Dia kata, aku tahu. Kamu minta mengubah sikap kamu tu. Tolong pakai miskin. Tolong anak yatim. Tolong berhajat. Apa makna baca Quran? Makna tafsir Quran, kamu tak berhajat. Oh, barulah faham ayat tu. Besok semua turun padang. Tolong bantu. Tukar ayat lain. Itu maksudnya. Aulawiyat ku tak aman. Tok guru kena faham murid-muridnya macam mana. Murid kena faham hati tok gurunya. Kena ikut jaga. Tak ikut jaga, itulah jadinya. Kita sekarang nak sampai kesempatan. Habis sampai orang tak nafikan itu hak kementerian sebagainya, tetapi kena penekanan soal adab, soal kebajikan, soal muamalah, soal mujamalah dan sebagainya. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Boleh nak tanya satu soalan? Untuk Dr. Khairul Yuni ni insya-Allah. Boleh silakan. Tak ada. Minta maaf Ustaz dan ambil masa tapi saya nak tanya. Apa ni, saya tak tahu mungkin soalan ni pernah ditanya sebelum ni ke sebab saya ada miss beberapa kali kan. Ustaz nak tanya macam dari segi memaafkan macam Kak Seri tanya tadi. Kalau macam kita memaafkan seseorang tapi lepas tu kita ambil masa untuk macam ataupun cuba menghindarkan diri daripada orang tu dulu sebab apa ni? Kan kita nak mungkin menjaga hati kita kan dan macam mana kita nak deal dengan situasi ke kan yang diorang cakap apa memaafkan tapi tak melupakan macam mana tak contohlah kan. So macam mana komen Ustaz macam tu, salah ke kita macam walaupun kita dah memaafkan kan tapi kita membawa diri maknanya cuba menghindari orang tu untuk avoid apa-apa isu yang lain nanti. Itu je lah Ustaz. Terima kasih kalau tak dapat komen. Terima kasih Dr. Yuni. Noor pernah sebut, forgive not forgot. Forgive not forgot. Maafkan tak lupa. Lupa tak boleh lah minta kita nak buat memori tu. Tak apa. Tapi forgive nak ada, kena maafkan. Sebab tak untung pun kita marah orang ni. Tak untung berdendam pun. Tapi memang salah-salah lah. Nak buat macam mana? Sakit-sakit lah macam mana. Ubat pun zahir boleh. Tapi dalam tak boleh. Tapi kena tetap maafkan. Kita kata sifat mulia. Sifat mulia. Sebab Nabi SAW. Kalau nak Allahu Akbar. Kalau pemaaf ini sesuatu yang sangat unik. Sangat hebat pada manusia. Hanya boleh buat PhD sebab maaf tapi tak tahu nak maaf lagi. Saya sendiri ada juga benda-benda tapi ya Allah tidak guna pun aku maaf. Tak maaf berpendendam. Tak guna pun sebagainya. Maaf itu yang mulia. Mau tak mau kena usahakan yang ini. Sampai hilang sifat yang marah itu. Lupa tak boleh hilang. Lupa tak boleh hilang. Jadi kena istighfar banyak-banyak. Ingat dosa kita banyak juga dengan orang lain dan sebagainya. Moga-moga terselamatlah sifat tu. Saya ulangi ya. Betul lah. Tak dapat lupakan. Tak boleh lah. Itu terbaik. Yang lupa. Yang kita buat orang lain. Maknanya bila tak lupa terbaiknya jangan kita buat pada orang lain nak buat pada kita. Wallahualam. Terima kasih ni.
Macam mana yang kalau kita menghindarkan diri daripada orang tu untuk tempoh masa sampai untuk menjaga hati dan perasaan dan avoid masalah lain, kemudian bolehkah kita menghindarkan? Adakah itu consider memutuskan silaturahim? Macam mana Ustaz nak handle that part? Tajuk ni tunjuk Cik Usimah sambil dulu sikit. begini. Yang pertama, dekat dengan Allah Ta'ala. Dengan dia tak dapat elak lah. Bagi kita kalau dekat kita nak marah atau kita belum sampai makam terbaik, maka kita dekat Allah Ta'ala, bermunajat, minta, merayu Allah Ta'ala. Waktu sama jangan putus hubungan. Jangan putus hubungan. Kalau tak jumpa tak apa. Yang sengaja putus kerana tak mau jumpa. Saya ulang. Tak mau jumpa tak. Kalau tak jumpa tak ngapa. Tapi jangan putus. Memanglah kalau kita nak marah seorang itu, lambat baik sikit. Dan macam mana kena lakukan yang terbaik. Dekati hati Allah Ta'ala. InsyaAllah dekat dengan manusia juga. Mungkin tak tercapai. Jangan Usimah tolong sikit. Assalamualaikum. Kau senang jawab. Ya, okay, Yuni. Khairul Yuni ya. Jadi apa yang Ustaz cakap tu betul lah ya. Yang sebenarnya yang pertama sekali untuk yang Yuni cakap tadi nak menjaga hati kita, bagaimana nak memujuk hati kita kan. Jadi bukan ada perasaan memang nak menghindarkan diri pada orang tu. Mungkin dengan cara begitu, dengan cara sedikit demi sedikit kita dapat melupakan peristiwa yang berlaku tu. Jadi tapi dalam hati kita tidak sedikit pun ada rasa memang kita memang nak membenci dia, kita nak mengelak pada dia. Cuma kita nak pujuk diri kita sendiri. Kita nak ada masa untuk orang kata healing ya. Sekarang kan sibuk tentang heal diri kan. Jadi bagi saya, pada pandangan saya, iaitu pertama sekali memanglah kita mohon pada Allah. Banyakkan kita memohon, minta supaya hati kita ni dapat memujuk hati kita, dapat kita kembali kepada keadaan yang tenang dan sebagainya. Di samping itu memang kita bukan maknanya kita nak menjauhkan diri kerana kita memang dah tak nak dah berjumpa dengan dia, tak nak dah nak deal dengan dia, tapi tujuannya bagi kita memujuk hati kita, untuk bagi kita tenang, untuk supaya kita ni dapat pulih. Dan insyaAllah bila kita mungkin mohon dengan Allah, kita banyak berzikir, banyak ada mohon pada Allah, insyaAllah sampai suatu tahap nanti benda tu akan berlaku penyembuhan sedikit demi sedikit. Dia memang ambil masa, dia takkan lupa. Sebab kata Ustaz tadi, memaaf boleh tapi melupakan tidak, sebab dah terluka, mungkin terluka, mungkin terkesan di hati yang sangat mendalam. Memang ambil masa. Itu saja pandangan saya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Hashimah. Rojak Tun Azwan bagus tu. Tengah teringat kisah Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah masa perang Uhud ni. Kemudian dia peluk Islam, Nabi memaafkan tapi Nabi tak menjumpa. Mana itulah, sikap itulah. Sebab kalau menjumpa tu mungkin timbul semula, kita elaklah. Tapi ikhtiarkan semampunya supaya dekati. Dalam kisah Fathu Makkah ni tak semua dia maafkan. Ada dia dibunuh, ada dia tahan, ada dia bebaskan. Mengikut ini psikologi ni. Kena orang ni kena maafkan, dia akan jadi baik. Ni kena maafkan lebih melampau. Ni kena ngaji psikologi lah pula. Mungkin masih ada. Terima kasih kepada Cik Hashimah, kepada Ustaz dan juga Ayuni atas soalan yang diberikan. Dan juga terima kasih kepada Azwan atas perkongsian yang ditulis. Iaitu teringat kisah Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah. Kemudian beliau memeluk Islam dan Nabi memaafkan beliau tetapi tidak mahu jumpa beliau lepas itu. Okey Ustaz, kita dah ke hujung rancangan, dah pukul 8:04 insyaAllah. Sebelum Ustaz baca doa penutup tu, saya ingin menyampaikan beberapa perkara. Yang pertama, marilah sama-sama kita beri sokongan, semangat dan juga dorongan buat anak enda, adinda lah, adik ataupun anak enda lah, ramai kat sini dah anak enda besar-besar ataupun cucu enda lah untuk Ustaz dan cikgu insyaAllah yang bakal melalui peperiksaan SPM 2023. Yang mana ia telah bermula dengan saya difahamkan ada amali dan juga ujian-ujian lisan lah, begitulah, dan dimulakan di Semak Kajang pun telah dilancarkan macam dia punya ni lah 2023 pada hari semalam. Yang kedua, selingan seperti biasa seperti minggu lepas, kita juga ingin memaklumkan mana-mana pihak nak beli merchandise An-Nadi Semak Kajang, contohnya emblem kereta, kopiah, beg, payung, t-shirt dan berbagai lagi, boleh layari di annadicorp.com. InsyaAllah
segalanya ada dan dipost dengan cepat. Saya difahamkan Ustaz Bakru ada beli minggu lepas, kejap dah sampai kat rumah beliau. Beliau beli kopiah 2 set, dan bagi yang ingin membeli tali leher dan tudung An-Nadi ada lagi stok dan boleh dibeli di annadi.org. Ada 2 website yang berbeza. Yang satu tu dari Koperasi An-Nadi, yang ini daripada website An-Nadi. Dan yang ketiga berkenaan sebentar lagi jam 9 ada program bicara hartanah yang dikendalikan oleh saudara Isaac. An-Nadi 94 bertajuk Hibah Hartanah bersama Peguam Syar'i Tuan Tirmizi & Co mengupas topik hibah hartanah jam 9 di link yang sama link kuliah subuh kita pagi ini. Dan seterusnya yang keempat, sama-sama kita berikan sokongan kepada Smart Kajang, pasukan kriket dan juga inisiatif yang dilaksanakan oleh An-Nadi 96 melalui Amri Zaili untuk menyiapkan cash kriket di Smart Kajang lah. Beliau ingin mengumpul sedikit lagi untuk menyukupkan jumlah tu. Saya masukkan dalam ni dan juga saya masukkan dalam FB kita. Yang kelima, nak maklumkan kutipan dana untuk menambah baik gelanggang bola sepak bola keranjang di Smart Kajang. Hari ini kita dah dapat kutipan sebanyak 9,432. Alhamdulillah, hasil usaha sama yang erat di antara pasukan basketball An-Nadi, iaitu alumni basketball An-Nadi, juga barisan Syura An-Nadi dan anda semualah, juga guru-guru pengurusan Smart Kajang dan PIBG. Kita telah berjaya mendapat dana dari SDP, dari Kementerian Pendidikan untuk menambah baik kod yang pertama telah siap pun sempurna, dan insyaAllah dengan usaha yang sama ini juga kita akan membantu untuk menyiapkan kod yang kedua. Jadi kod yang pertama tu telah dilakukan oleh pihak kementerian lah atas usaha awal kita semua, dan yang kod kedua insyaAllah An-Nadi bersama sekolah dan juga anda semua kita akan buat dengan wang yang ada, dan juga ada tajak yang lain dari batch insyaAllah 2003 saya dimaklumkan, dan juga Tan Guru ada juga menyalurkan, dan juga An-Nadi basketball insyaAllah kita boleh buat yang kod kedua insyaAllah. Saya ingat itu saja perkongsian yang ada. Oh, dan untuk makluman esok kuliah bersama Ustaz Mak Husni tiada kerana beliau ada program lain di pada hari esok insyaAllah. Ustaz, saya kembalikan pada Ustaz, sahabat-sahabat lain yang boleh buka kamera insyaAllah. Boleh buka kamera, kita nak ambil gambar. Sini Ustaz untuk bacakan doa. Ambil gambar dulu, buka gambar dulu. Ezek ada alhamdulillah. Terus tanya terus aktif buat iklan, Elis berkerusul alhamdulillah. Sudah gambar belum ya? Allah. Mas Padi mana ni? Mas Padi. Ustaz Bakru latihan bola. Ustaz Bakru Masya Allah lama tak jumpa. Saya duduk di rumah banyak hari ni, tak mana lah. Pergilah hari ni Putrajaya ada program sikit. Okay, sudah kan? Okey Ustaz. Seri tak nampak. Seri dia okay. Seri tengah makan. Ya ke? Allah. Okay. Kejap kain. Al-Fatihah. A'udzubillah. Rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaitonir rajim. Allahumma inna hadzaka ma naharika balad waswadika faghfir lana. Allahumma aghfir dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Allahumma azil islam wal muslimin. Allahumma azil asy-syirk wal musyrikin. Allahumma ansurna ikhwan muslimin. والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي لبنان في العراق في كل مكان في كل زمن يا رب. اللهم دمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اهلك الكفر والمشرك والمنافقين. اللهم انا نجعلك في اعدائنا ونعوذ من شرورهم. اللهم بدل شملهم جمعهم كلمتهم وزل اقدامهم من كلام يا قهار يا جبار منتقم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. الله يا مجد الكتاب يا مجد السحاب يهزم الأحزاب اهزمهم وانصر عليهم. اللهم أنت قوي ونحن ضعفاء نشكو إليك يا رب نشكو إليك ضعفنا. اللهم أنت ربنا وربنا ونحن عبادك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب. ربنا آتنا في الدنيا الحمد لله العالمين. الله منكم. السلام عليكم.
minna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih kepada ustaz, kepada cikgu-cikgu, ustaz-ustazah yang lain, sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah kita bertemu pada tahun hadapan. Wallah, sedihnya. Tahun depan. Sedih terharu tu sebenarnya, sekejap je. InsyaAllah tahun depan. Allah. Bila sebut tahun hadapan tu saja selingan. InsyaAllah kita akan buat AGM Nadi Kajang pada bulan Februari, awal Februari. InsyaAllah kita akan maklumkan untuk pelantikan Exco yang baru dan juga penyerahan lah kepada Exco yang baru, insyaAllah. Setelah 3 tahun kami Barisan Syura Nadi sedia ada lah bersama anda semua. Gitu, iklan sangat, insyaAllah. Okey, kita jumpa lagi tahun hadapan. Marilah kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye bye. Ustaz, terima kasih Anda. Terima kasih.